Terima kasih Saudara Saiful dan juga Dr. Masli, juga semua didik kehormat dan juga saudara-saudari sekalian yang bersama dengan kita untuk wacana yang tidak formal seperti ini sebentar tadi yang Saudara Saiful, tentang satu tajuk yang saya rasa kalau dalam persepsi saya agak sebenarnya tak timbul persoalan langsung, kerana macam mana DAP boleh ancam Islam itu sesuatu yang pelik sekali. Tapi itulah permainan persepsi yang begitu berjaya oleh pihak lawan, sehingga sesuatu yang tak mungkin berlaku mereka mencipta macam ia adalah satu ancaman yang benar-benar boleh berlaku. Dan kalau kita lihat dalam permainan persepsi ini oleh pihak lawan, bukan sahaja dalam memainkan persepsi DAP anti-Islam, dia pula juga menakutkan orang bukan Islam betapa bahayanya ancaman Islam ke atas cara kehidupan orang bukan Islam. Saya nak cerita tentang pengalaman saya sedikit, iaitu pada tahun awal 80-an, sebelum 87, persepsi saya tentang Islam hanyalah sekadar itu mungkin interaksi secara superficial, iaitu secara luaran, tidak secara mendalam dengan kawan-kawan yang beragama Islam. Tetapi dari segi persepsi yang dibentuk adalah yang dibentuk oleh Barisan Nasional dalam Syakabah, iaitu contohnya PAS ataupun Islam adalah sesuatu yang menakutkan, yang mengancam cara hidup orang bukan Islam, dan hanya Barisan Nasional boleh melindungi mereka. Dan semua pun saya tidak anti, tapi saya ingin menyatakan bahawa persepsi saya adalah ia adalah sesuatu yang begitu asing pada saya, dan mungkin seperti yang dilau-laukan oleh pihak BN bahawa ia adalah sesuatu yang mungkin mengancam kehidupan orang bukan Islam. Tetapi jujurlah, saya ada peluang untuk bersama dengan seorang atau satu kumpulan pejuang Islam, di mana saya bukan sahaja bersalam-salaman dengan dia, tanya berapa anak anda sudah kahwin dah, tapi benar-benar ada satu perbincangan yang secara mendalam, dan di mana saya terpaksa duduk bersama untuk 18 bulan lah. Itulah masa saya kenal Mak Sabu, Kadi Samad dan beberapa pemimpin PAS. Nah, ini memberikan peluang kita untuk benar-benar berkenalan, di mana persepsi sebelum ini, di mana kita agak neutral, mungkin terasing dengan fahaman Islam, kita lihat. Kerana biasanya kalau kita cakap tentang sesuatu konsep atau sesuatu agama, pandangan kita dibentuk berdasarkan amalan ataupun tingkah laku pengikut konsep agama itu, dan ia dibentuk oleh Barisan Nasional yang begitu negatif sekali. Tapi bila kita berkenalan dengan pemimpin-pemimpin PAS dan pujang-pujang aktivis Islam, kita rasa kita ada banyak persamaan, bukan ada banyak perbezaan yang selalu diketekankan oleh dia. Kita ada banyak persamaan. Kita mahu rakyat hidup dengan maruah, rakyat hidup dengan bermaruah, menikmati hak-hak asasi seperti kebebasan, keadilan, kebenaran, dan bahawa kita harus juga saling hormat menghormati berdasarkan peruntukan yang ditetapkan dalam perlembagaan. Dan pada masa yang sama, pemimpin PAS itu pun ada peluang untuk kenal sama DAP, pemimpin DAP, kenal sama pemimpin-pemimpin, bukan saja saya lah, Kapal Singh lah, Likit Siang, baru tahu mereka bukanlah anti-Islam seperti yang dipermainkan oleh BN.
Dan daripada detik itu, biasanya kalau kita susah, dalam kesusahan baru kita kenal siapa kawan, siapa bukan kawan sebenar. Dalam detik kesusahan itu, bila kita lihat siapa yang benar-benar tabah, siapa yang benar-benar boleh mengharungi kepahitan untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kita, saya rasa di sinilah timbul keyakinan di antara sama sendiri. So semua pun kita ada perbezaan, tetapi itu adalah satu perkara biasa, satu perkara lumrah. Pandangan di antara kawan pun ada perbezaan, tapi jangan benarkan perbezaan itu memecah belahkan persamaan yang kita boleh capai secara bersama. Seperti yang saya sebut tadi, keadilan, kebenaran, kebebasan itu universal, dan tentulah saling hormat menghormati. So dari detik itu kita mulakan kefahaman. Dan saya rasa saya pun tahu sedikit tentang amalan Islam. Tentu ia masih sikit saja, dan tentulah tentang pemimpin-pemimpin agung Islam seperti Umar Abdul Aziz, dan juga itu itu nilai-nilai, dan saya rasa itu yang kita cuba laksanakan, kerana ia adalah universal. So di sini kalau anda tanya itu pejuang-pejuang Islam, mereka tahu DAP bukan anti-Islam, kita hanya anti Barisan Nasional saja. Sama seperti PAS bukan anti, bukan Islam, mereka juga hanya anti DN saja. Dan selalu dia dah takut-takutkan orang Islam, orang bukan Islam, tentang PAS dan tentang DAP. Saya rasa kita kena tanya sendiri satu soalan yang saya selalu tanya sama orang bukan Islam. Itu parti lawan selalu cuba momokkan PAS, akan ancam cara hidup anda, akan buat itu, buat ini. Tapi kita kena tanya, sepanjang sejarah PAS, adakah PAS pernah bunuh seorang bukan Islam? Sama juga di kalangan orang Melayu, adakah DAP pernah bunuh seorang Melayu atau seorang Islam? Saya rasa semua tahu jawapan itu. Tapi tragedi yang berlaku, kalau kita lihat, bukan sahaja lihat mereka yang bunuh, yang terbunuh dalam tahanan, tapi kalau kita lihat peristiwa bentara Kampung Mawali, DAP bunuh kan? Betul tak? DAP bunuh kan? Dan daripada peristiwa Kampung Mawali, saya diberitahu dan saya baru tahu begitu zalim itu ISA. Tentu saya faham, saya pernah menjadi orang tahanan ISA. Tapi bila dengar dalam Mak Sabu, dia cerita sama saya, tahu tak ISA begitu zalim, sampai 14 tahun punya budak pun boleh kena tahan ISA. Masa itu PAS tahu itu ISA zalim dan mereka tentang habis-habisan. So kadang-kadang kita rasa ini ISA tak baik, tapi sebaiknya ada baik juga. Baik dalam aspek memberi peluang kepada kita untuk saling faham, bersefahaman. Tapi ini bukan bermakna kita nak kekal ISA, tak adalah. Tapi yang penting ialah ia merupakan satu peluang, satu jambatan di mana kita mesti tolak dan kita mesti hancurkan persepsi palsu yang dibina oleh parti lawan. Yang penting lihat tentang DAP. Adakah DAP anti-Islam? Yang pertama, kalau kita tanya soalan ini, siapa begitu bodoh untuk anti-Islam? Dalam negara ini tak mungkin berlaku. Tapi tentu dia akan bina persepsi. Sungguh kita cakap tak ada, dia akan bina persepsi. Dengan apa? Dengan fakta tak boleh. Dia hanya boleh bina persepsi negatif ini, persepsi palsu ini dengan fitnah. Kita nak tanya, apakah bukti bahawa DAP anti-Islam? Dia ada bukti. Ada. Sejak DAP jadi kerajaan
dalam Pulau Pinang bersama dengan PAS PKR, mereka haramkan peralakan maulud tiap-tiap tahun. Ada tak? Tanya orang Penang, dia cakap ya bohong ya. Tapi orang luar Penang tak tahu. Kerana fitnah ini berulang-ulang, orang rasa mungkin ini benar. Itu sebab saya terpaksa saman sama utusan. Saman sama utusan kerana mereka sifatkan fitnah ini. Akhirnya alhamdulillah menang. Bukan sekali, dua kali. Harap-harap ada kali ketiga lagi. Dan kita lihat perlembagaan parti. Perlembagaan parti yang telah pada 1966 hingga dipindah 2006. Itu sebelum kita menang dalam pilihan raya besar 2008. Lihat dalam perlembagaan parti, BAP menjunjung dan juga patuh kepada perlembagaan Malaysia, termasuk juga bahawa Islam adalah agama persekutuan Malaysia. Itu termaktub dalam perlembagaan parti DAP. So di sini tak ada persoalan pun. Tetapi tentulah kalau mereka kuasai utusan, kuasai ini tiga, mereka boleh buat apa pun. Yang penting ialah lihat daripada tindakan kita, dari aspek dasar-dasar yang kita lakukan. Takkan PAS yang menjadi sebahagian daripada kerajaan Pakatan Raya di Pulau Pinang, kalau kita benar-benar anti-Islam, takkan PAS akan diam saja. Takkan Mak Sabu akan diam juga. Tiap-tiap kali dia akan telefon sama saya, Kuan Eng, betul tak utusan cakap macam ni? Ya bodoh lah, ini utusan. Kuan Eng Kaki Agung, apa ini? Apa ini? Ini dia putar belikan. Mana saya boleh Kaki Agung? So itulah yang kita selalu cek, selalu sangkan sama ada berita itu benar, tapi kita semua tahu itu adalah semua rekaan daripada utusan Malaysia. Saya rasa lebih baik mungkin kita dapat jawapan dan juga penerangan yang lebih terperinci melalui interaksi. Tetapi saya nak tegaskan di sini bahawa DAP nak jadi sebuah parti yang mewakili semua rakyat Malaysia, bukan sahaja orang Islam tapi juga orang bukan Islam, bukan sahaja orang Melayu tapi orang bukan Melayu, termasuk orang Iban dan Kadazan. Kerana kita semua sebagai rakyat Malaysia mesti berjuang untuk satu sama lain. Dan selama ini saya rasa semua tahu bahawa kita rasa agama boleh menjadi satu alat yang menjatuhpadukan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai universal yang murni. Mana ada agama yang ajar kita buat perkara yang tak baik? Mana ada agama yang cakap kita mesti kotor? Mana ada agama yang cakap kita mesti haramkan yang bersih? Tapi ada pihak pula nak haramkan bersih. Betul tak? Lihat apa-apa agama, mana dia cakap haramkan bersih, tapi ada pihak nak haramkan bersih. Mungkin dia nak agama dia yang baru dia sendiri. So di sini saya rasa yang penting ialah tolak itu fitnah yang mau bentuk persepsi yang palsu. Yang penting ialah kita telah buktikan bukan sahaja dekat Pulau Pinang, tapi saya percaya pun di Selangor, bahawa parti DAP berjuang untuk semua. Dan kita akan teruskan usaha untuk berjuang untuk semua. Saya bukan kerana saya ketua menteri saya cakap macam ni.
90-an saya pun bertindak macam ni. Semua tahu saya pernah dipenjarakan. Betul tak? Semua tahu saya pernah dipenjarakan untuk berjuang bagi pihak sebuah keluarga Melayu. Dan saya tidak pernah kesal. Walaupun ada setengah kawan saya cakap saya bodoh lah pergi berjuang untuk sebuah keluarga, yang akhirnya saya kena masuk penjara pula. Tapi itu adalah perjuangan kita semua, kerana kita percaya tentu satu hari nanti rakyat Malaysia mau bersatu padu, bukan berdasarkan fitnah tapi berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan ketakutan tetapi berdasarkan kebebasan, bukan berdasarkan kerakusan kuasa tetapi berdasarkan keadilan, bukan dipimpin oleh diktator dan Firaun tetapi dipimpin oleh pemimpin berjiwa rakyat.